yang saya sebutkan dalam pada minggu yang lalu, bahawa mengenali manusia ini merupakan sebahagian daripada elemen penting dalam ilmu tauhid. Kerana mengenali Allah Ta'ala sahaja tidak mencukupi, melainkan kita juga kena tahu siapakah diri kita. Siapakah kita? Bila kita kenal diri, barulah kita boleh menyesuaikan diri kita dengan orang yang berada di hadapan kita. Kalau yang berhadapan kita itu adalah guru, maka kita mengenali, memahami kita sebagai murid. Kalau yang di hadapan kita itu ayah, maka kita memahami kita ni adalah anak. Bila kita berbicara sebagai seorang anak. Bila kita mempunyai anak, bila kita berbicara dengan anak kita masalahnya, maka kita faham, mengenali diri kita, kita sebagai ayah ataupun sebagai ibu. Laras bahasa ayah dan laras sebagai seorang ibu tidak sama. Laras bahasa seorang anak dengan ayahnya. Begitu jugalah dengan kawan-kawan. Bila kita ada kawan-kawan, rakan-rakan, aras bahasa kita, tutur bicara kita, cara kita menyapa dan sebagainya itu tentu tidak sama dengan sekiranya kita menyapa orang lain ataupun kita menyapa kawan-kawan, kita menyapa anak. So maknanya itu kepentingan untuk kita memahami dan mengenali siapakah diri, kerana mengenali diri kita manusia ini sebahagian daripada usaha untuk memahami ilmu tauhid yang merupakan elemen penting dalam kehidupan kita. Dalam minggu yang lalu kita membicarakan tentang manusia dan akal. Manusia dan akal. InsyaAllah pada hari ini saya akan bincang tentang manusia dan roh, dan mungkin juga kalau kita sempat kita bincang manusia an-nafs. Manusia an-nafs. Dalam dalam diri manusia ini, sebagaimana kita bicarakan dulu, terdiri daripada roh dan jasad. Roh dan jasad. Jasad adalah vehicle. Jasad adalah rangka. Manakala yang menghidupkan tu adalah rohnya. Telefon, yang menghidupkan telefon bukan rangka telefon itu, tetapi yang menghidupkannya adalah program di dalamnya, software di dalamnya, ataupun telco, khidmatan yang disediakan oleh telco. Ada line yang kita faham, kalau kita bahasa kita ada line, kalau tak ada line tak guna juga telefon. Tapi maknanya yang penting daripada rangka itu adalah rohnya. Yang penting daripada kereta, kalau kita ada kereta, kita ada minyak, ada sistem dan boleh berjalan. Kalau ada rangka kereta, kan, hebat macam mana pun rangka, maka dia tidaklah berguna rangka berkenaan, kerana intipati kepada rangka, kepada kereta bukanlah pada rangka itu, tetapi pada aspek interiornya, pada aspek dalamannya, pada sistemnya. Kalau manusia ni adalah pada rohnya. Jadi bila Allah Ta'ala menjadikan manusia, Allah Ta'ala menjadikan roh. Roh ni adalah suatu ciptaan Tuhan yang dihembuskan ke dalam diri manusia. Ketika manusia melepasi tahap 40 hari daripada kedudukan dan keadaan janinnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِي مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Bila aku telah sempurnakan kejadiannya dan aku meniupkan padanya rohku, maka mereka sujud kepadaku. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, roh ni adalah yang disebutkan Imam Ghazali sebagai suatu perkara halus. Nak kata kalau bahasa kita ni makhluk halus. Makhluk halus ni, dia makhluk ni rupa tapi dia adalah benda yang halus. Macam makhluk halus. Kenapa orang panggil makhluk halus?
makhluk halus ni disebut makhluk halus bukannya benda tu halus, tetapi benda tu tak nampak. Halus ni bukan dalam bahasa Melayu ni, bukan halus tu kecil ataupun apa nama benda tu sangat seni, tetapi halus ni ialah benda yang wujud tapi tak nampak. Macam bahasa Melayu juga disebut halusinasi. Halusinasi ni ialah perkara yang berlaku dalam fikiran seseorang manusia yang dia macam nampak benda berkenaan yang orang lain tak nampak. Dia bercakap seorang-seorang, dia berfikir benda-benda yang karut, benda yang tidak nampak, halusinasi. Jadi dalam bahasa kita Melayu dipanggil halus. Halus ni maksudnya benda tu tak nampak, benda ada, benda tak nampak. Jisim yang halus, benda yang halus yang tersebar ke seluruh bahagian badan melalui perantaraan urat-urat dan otot manusia. Maknanya seluruh manusia ada roh. Bila ditiupkan roh ni, kita mungkin tuan-tuan ada pernah mendengar dan belajar tentang apa yang disebut sebagai nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ada 3 perkara. Saya tak tulis kat sini kan. Sebab kalau dalam slide saya ni, sebenarnya kalau kelas ni saya masuk dalam bahagian lain tentang kejadian manusia apa semua itu bahagian lain, sebab subjek ini adalah subjek manusia menurut Al-Quran. Panjanglah cerita berkenaan, saya tak masukkan kat sini. Tapi untuk makluman kita semua, kita ada 3 tahap yang kita biasa dengar. Dipanggil dengan nutfah. Nutfah ni percampuran air mani lelaki dan perempuan. Dalam tempoh beberapa jam dia akan bersenyawa, kemudian daripada menubuhkan sel daripada 2 hingga 4, 6, 8, 16, 24, 32 dan seterusnya, dia membesar menjadi marula. Kemudian daripada situ dia akan membesar lagi, dipanggil dengan alaqah. Alaqah ni dia akan jadi daging, dia akan jadi darah sedikit, sekecil darah. Kemudian selepas besar lagi dia akan jadi mudghah. Semua tempoh ini berlaku dalam tempoh 40 hari. Dalam tempoh 40 hari. Tuan-tuan mungkin ada biasa mendengar hadis. 40 hari nutfah, 40 hari mudghah, 40 hari alaqah dan 40 hari mudghah. Semuanya 120 hari. Pandangan itu kurang tepat, tuan-tuan. Kerana bila kita cross check dengan apa yang berlaku dalam sains, kita mendapati bahawa 3 step itu, mudghah, nutfah, mudghah dan nutfah, alaqah dan mudghah itu berlaku dalam tempoh 40 hari. Dalam tempoh 40 hari, bukan 40, 120 tak. Dia berlaku dalam tempoh 40 hari semuanya. Kerana kalau kita lihat dalam perkembangan sains, dengan biologi manusia, bila kita belajar tentang perkembangan janin, kita akan mendapati kedudukan besar yang disebut dalam hadis sebagai mudghah itu berlaku dalam hari yang ke-40 ataupun dalam minggu yang ke-berapa, minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6 kan, itulah berlakunya yang disebut sebagai mudghah. Jadi bila mudghah itu lepas daripada 40 hari sehinggalah 120 hari, itulah tempoh ditiupkan roh. Masa ditiupkan roh. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi cepat dan lambat ni wallahu alam, kita tak tahu dia punya tempoh masanya, tetapi di situlah secara umumnya, secara tepatnya hari yang ke 50, ke 60, ke 100, ke wallahu alam. Kerana hakikat ciptaan roh ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang-orang dulu zaman Nabi bertanya tentang roh. Allah Taala jawab, "Qulir ruhu min amri rabbi." Roh ni adalah urusan Tuhan. Kita tak tahu tentang hakikat roh. Apa yang kita tahu, kita ada roh. Ditiupkan roh bila? Selepas daripada 40 hari sehinggalah 120 hari. Itu tempoh ditiupkan roh. Bila disebut roh ini, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Bila disebutkan roh, luas maksudnya jadi nyawa. Bila roh, dia bukan sekadar nyawa. Orang Melayu sebut nyawa. Roh lebih luas daripada nyawa. Roh ni sama masuk dengan jiwa. Jiwa. Apabila dimasukkan jiwa, ia maksud zat ataupun jasad
dan ada kalanya bermakna roh. Maknanya bila sebut roh, dia boleh sama dengan nafs, jiwa, nafs. Nafs ni bukan nafsu, nafs. Apa beza nafsu dengan nafs? Nanti kita bincang dalam apa nama ni, manusia dan nafs nanti. Apabila disebut nafs, dia boleh membawa maksud dan sebahagian maksud tu adalah roh. Tapi bila sebut roh, maka dia akan meliputi an-nafs. Jadi maksudnya an-nafsu lebih luas daripada roh. Roh lebih luas daripada nyawa. Nyawa ni sebahagian daripada roh. Itulah dia punya kisahnya. Sebab itu dalam apa nama ni, dalam teori dalam perbincangan tentang roh ini, bila seseorang itu menggugurkan kandungan, adakah dia termasuk dalam membunuh satu nyawa, satu roh, ataupun sebaliknya. Jadi mungkin timbul isu ini, contohnya ada orang yang berlaku, contohnya berzina ataupun dirogol lah, cakaplah kan, termengandunglah dia. Bila termengandunglah dia, maka anak itu anak yang tidak diingini. Jadi bila anak yang tidak diingini, maka adakah boleh untuk dia menggugurkan kandungan? Jadi kita mengambil pandangan bahawa tidak boleh mudah-mudah untuk menggugurkan kandungan. Supaya mengelak daripada sesetengah pihak mengambil kesempatan, khususnya mereka yang berzina, yang terlibat dengan pelacuran, ataupun yang terlibat dengan suka-suka ni berzina dan sebagainya, dah termengandung. So apa nak buat? Gugurkan kandungan. Jadi ini yang dalam agama kita tak benarkan tentang perkara berkenaan kerana dia termasuk dalam membunuh nyawa manusia. Walaupun ada pandangan yang mengatakan bahawa sebelum ditiupkan roh, maka boleh digugurkan kandungan. Sebab dia tak dianggap sebagai membunuh. Bila Ustaz? Bila itu adakah dia kurang daripada 120 hari? Ada orang kata kalau kandungan tu 2 bulan, boleh, katanya kan. Kenapa? Memang ada pandangan yang mengatakan boleh sekiranya dia tidak ditiupkan roh. Persoalannya bila ditiupkan roh? Kita tak tahu. Tapi kalau kurang daripada 40 hari, maka di situ ada nak kata kelonggaran tu tidaklah. Tetapi kalau kurang daripada 40 hari, maka di situ belum lagi ditiupkan roh. Dia punya kedudukannya di situ. Tetapi apabila selepas daripada 40 hari dan sehinggalah 120 hari, maka di situ ada timbul di situlah tempoh ataupun masa ditiupkan roh. Namun hari yang ke-41 ataupun hari yang ke-50, 60, 70, 100 dan sebagainya, wallahu a'lam, kerana itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berkaitan dengan roh. Nak cerita lebih tentang roh ni, wallahu a'lam, sebab Allah Taala pun telah menyebutkan dalam Al-Quran, qulir ruhu min amri rabbi, roh ni adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kita diberi tahu tentang ilmu ni hanyalah sedikit sahaja, dan kita tidak tahu dengan banyak tentang urusan roh ini. Okey, sekejap ya. Seterusnya tentang an-nafs. An-nafs ni dalam Al-Quran mempunyai banyak maksud. Dia mempunyai 5 maksud. Dia sebut an-nafs. An-nafs.
Kita orang Melayu bila sebut nafs ni, kita sebut faham nafsu. Nafsu. Memanglah sebahagian daripada itu adalah nafsu. Tetapi dia bukanlah mestinya nafsu. Kerana an-nafs ni dia mempunyai banyak maksud dan sebahagiannya adalah nafsu ataupun keinginan manusia. Okey. Yang pertama, kan, dalam Al-Quran ada nafs ni bermaksud nyawa. Bagaimana yang kita tahu dalam ayat yang kita selalu baca, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi nafs ni dalam Quran maksud yang pertama adalah nyawa. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut. Annan nafs wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Ini ayat berkaitan dengan hukum qisas. Hukum qisas. Bahawa nyawa dengan nyawa. Ada nafsa bin nafsi. Nyawa sini, nyawa dengan nyawa. Mata dengan mata. Hidung dengan hidung. Maksudnya kalau bunuh, dia akan dibalas bunuh. Kalau dia mencederakan mata, membutakan, maka dibutakan semula. Hidung dengan hidung. Dan seterusnya lah. Jadi dalam ayat surah Al-Ma'idah ni, ayat yang ke-45, an-nafsu maksudnya nyawa. Maksud nyawa. Okay. Kemudian yang kedua, an-nafs ni, maksud yang kedua kepada nafs ialah diri. Yang kalau bahasa Melayu disebut diri. Ataupun jiwa manusia. Ataupun individu itu sendiri. Mana ayatnya? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-281 Allah Ta'ala berfirman wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tuan-tuan buka ayat surah Baqarah ayat ke-281. Catatlah dah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takullah satu hari, kata Allah Ta'ala, yang kamu akan dikembalikan pada hari berkenaan kepada Tuhan. Kemudian apa? Summa tuwaffa kullu nafsin. Setiap individu akan disempurnakan balasannya. Ini ayat ni. Summa tuwaffa kullu nafsin. Setiap individu, setiap diri, setiap nyawa, setiap jiwa manusia, di tempat di sini setiap individu manusia akan dibalas. Maka sabat apa yang mereka telah lakukan. Wahum la yuzlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi. Ini ayat dalam surah Baqarah. Nafs dalam Al-Quran bermaksud diri manusia, individu, setiap individu manusia. Kemudian dalam Quran juga, an-nafs ni merujuk kepada manusia. Manusia secara umumnya. Contohnya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-56 Allah Ta'ala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Setiap manusia akan berkata, antaqula nafsun, setiap manusia akan berkata di akhirat nanti, ya hasrata, ruginya aku ni, aku dah ya Allah ruginya, ala ma farratu fi jambillah, di atas kecuaian yang aku telah lakukan pada hak Allah Ta'ala. Maknanya setiap orang akan berkata di akhirat nanti, ruginya aku, kerana aku telah pun dikata ataupun aku telah pun mengabaikan hak Allah Ta'ala. Jadi di sini ialah ayat nafsun ini bermaksudnya nyawa manusia. Nyawa manusia. Okey. Cukuplah satu ayat je tak? Okey. Yang ke berapa dah? Yang keempat kot. Yang keempat. Maksud nyawa, maksud nafs ni ialah hati. Simpan dalam hati. Fa'asarraha Yusufu fi nafsi. Nafsnya Nabi Yusuf menyimpan rahsia dalam hatinya dan tidak mendedahkannya kepada mereka.
tidak mendedahkannya kepada mereka. Jadi dalam Quran, nafs ni bermaksud hati. Nabi Yusuf menyimpan rahsia tu dalam hatinya dan tidak mendedahkannya kepada mereka. Jadi perkara ini yang disebut sebagai nafs itu maksudnya hati manusia. Hati. Jadi luas tak tuan-tuan maksud hati? Luas, maksud nafs ni luas. Luas maksud nafs ni. Kan? Dan antara maksud nafs ni ialah darah. Kullu nafsin mansailatin la yutawatta'u minha. Setiap jiwa, setiap darah. Dalam ayat ni Nabi menyebut nafs ni, nafs. Tapi di sini bukan nafsu. Bukan maksud nafsu. Setiap nafsu. Apa benda setiap nafsu bukan. Kullu nafsin sa'ilah. Tiap-tiap binatang yang mengalir darahnya. Maksudnya dalam ini berkaitan dengan yang serangga yang diberikan kemaafan. Serangga yang kecil yang darahnya tak mengalir. Bila kita picit dia tak ada darah. Itu maksudnya. Jadi nafs kullu nafsin ni maksudnya darah. Maksudnya darah. Dalam hadis ni berkaitan dengan hukum apa? Dia berkaitan dengan hukum darah manusia. Bila darah ni hukumnya najis. Darah ni hukumnya najis. Maksud hukum najis, kalau dia banyak, kita tak boleh nak bawa sembahyang. Kan? Kalau dia sikit tu taklah ngapa. Kalau dia bisoi tu nak buat macam mana, kan? Kau boleh tampal-tampal. Tapi kalau dah orang Perak kata dah berlemuih dengan darah, kan? Dah banyaklah darah, maka tak boleh nak bawa sembahyang. Kena dibersihkan dan dibuang darah berkenaan. Darah ni dianggap tidak suci. Maksudnya kalau dia banyak, kalau dia sikit, mengalir sikit, itu tak apa. Dan dalam hadis ini berkaitan dengan serangga. Serangga macam siapa? Macam lalat ataupun macam macam semut. Yang ni kalau kita picit ke apa pun dia tak keluar darah. Bila tak keluar darah ni, serangga-serangga ini dimaafkan. Dia tak perlu untuk nak dianggap sebagai bangkai. So ringkasnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan nafs ni merujuk kepada aspek dalaman manusia. Aspek dalaman manusia yang meliputi nyawanya, dirinya, hatinya, darahnya, semua ni berkaitan dengan aspek dalaman manusia. Di situlah yang hidup dengan rohnya itu campur dengan roh, maka ataupun dicampur dengan nyawa, dicampur, di situlah wujudnya keinginan dalam diri manusia. Di situlah bercampurnya. Bila ada semua-semua ni, Allah Ta'ala berikan dalam diri manusia itu keinginan dalam diri manusia. Keinginan-keinginan ni semua aspek dalaman, aspek yang tak nampak. Tapi dia ni diperlukan oleh manusia. Aspek dalaman tetapi diperlukan oleh manusia, dan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada setiap manusia itu tidak sama. Tidak sama. Kenapa tidak sama, Ustaz? Tidak sama. Ada orang suka makan pedas, ada orang suka makan yang style masakan kampung, ada yang suka western, ada yang suka nasi, tak boleh nak tidur, ada yang suka makan roti, macam-macam keinginan dan selera manusia. Sebab itu kita banyak sekarang ni kalau kita pergi kedai, orang banyak barang makan. Satu ruang tu barang makan, kita pun kadang tak tahu nak milih yang mana. Banyak. Kenapa banyak? Kerana kerencaman keinginan manusia. Jadi di mana ada manusia, di situ ada keinginan. Jadi keinginan manusia ni pelbagai. Dan bila sebut keinginan dan nafsu manusia ni, dia merupakan satu keperluan. Maksud satu keperluan. Kalau manusia ni tak ada keinginan, maka dia tak ada. Maknanya orang rasa nak berkahwin, nak makan, nak minum, nak membangunkan negeri, membangunkan negara.
Dan janganlah limitkan bila sebut nafsu tu hanya kepada keinginan seksual sahaja. Kerana keinginan seksual tu sebahagiannya. Bila sebut nafsu ni, kan, dia adalah merangkumi keinginan kepada makan, kepada rehat, jalan-jalan, kepada apa-apalah luas keinginan manusia. Jangan sampai dia sebut nafsu ni kepada hubungan seksual sahaja. Itu adalah satu kefahaman yang sempit. Dan nafs ini penting dalam hidup manusia. Kalau manusia tak ada keinginan ini, maka manusia tidak hidup. Kan? Manusia tak boleh hidup kalau tak ada keinginan. Kalau orang yang ada keinginan ni tuan-tuan, yang tak ada keinginan makan pun tak nak, saya rasa 2 Jumaat lagi lah. Orang kampung kata, hang ni 2 Jumaat lagi aku nampak ni tak boleh kita suap makan pun dia dah nolak. Dalam 2 Jumaat lagi apilah Pak Long ni, dia kata kan. Kenapa? Kerana bila kita suap makan, dia dah tak boleh menerima masalahnya. Bila tak boleh menerima, itu tanda bahawa kan dia tak ada keinginan. Dia tak ada keinginan, dia bimbang lah. Maksudnya kalau orang dah suap tak nak makan apa semua ni, kita kata risiko tinggi lah kan. Tapi nak ceritanya keperluan manusia ni, nafsu manusia ni penting. Tapi perlu dikawal. Dengan adanya keinginan manusia, maka orang buatlah bangunan yang terpanjang, kan? Bangunan yang terpanjang, jambatan yang terpanjang, bangunan yang tertinggi, yang terhebat, yang terkuat, yang yang terpendek, yang terpanjang, macam-macam lah dah. Supaya itulah keinginan manusia. Bila manusia ada keinginan ini, maka dia akan menggerakkan kehidupan. Kerana dia nak makan sedap, maka dia akan buat kerja sungguh-sungguh lah supaya dia dapat duit. Dia dapat duit, dia belilah makan. Makan kat Menate misalnya kan. Kat Bangi ni ada Menate. Makan kat Menate satu jurai daging tu kan 500-600, dia kata aku kisah, dia kata kan. Orang kampung, orang yang tak berduit, dia kata daripada aku beli 500, aku beli seekor kambing, dia kata boleh makan puluh-puluh orang, ni makan seorang aja kan. Jadi oleh kerana keinginan dia nak hidup senang, hidup mewah, hidup, maka dia bekerja. Kan? Maka manusia bekerja. Bila manusia bekerja adalah kehidupan. Bila ada kehidupan, maka di situlah wujudnya ketamadunan dalam kehidupan manusia. Manusia membangun. Dengan apa? Dengan adanya nafs. Jangan kita orang yang melupuskan nafsnya ataupun mematikan nafsunya. Ataupun dia tak naklah nafsu ni kan. Jadi mana boleh, sebab walaupun mungkin adalah seorang individu ataupun dia nak, tapi realiti kehidupan manusia tidak begitu. Dia memerlukan kepada keinginan-keinginan ini supaya dengan keinginan itulah dia boleh hidup sebagai seorang manusia yang seimbang. Jadi inilah bila disebutkan tentang Allah Ta'ala menyebutkan tentang manusia, tumpuannya kepada aspek dalaman, kerana aspek inilah yang menjadi nilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap dirinya itu sendiri. Jadi kalau manusia ni tidak mengambil tanggungjawab, maka hilanglah dia punya sifat kemanusiaan itu sendirilah. Okey, oleh kerana Allah Ta'ala mempertanggungjawabkan setiap manusia, maka Allah Ta'ala telah membeletakkan dalam jiwa manusia beberapa kelengkapan. Manusia diberikan keupayaan untuk mengenal Tuhan, kan? Diberikan boleh mengenal perkara yang baik dan yang buruk. Dalam masa yang sama diberikan syahwat, keinginan. Manusia suka kepada benda-benda yang sedap, yang seronok, yang menggembirakan. Manusia ada perasaan, manusia ada keazaman. Ini semua kan ada 3 perkara lah saya nak suraikan pada kuliah yang akan datang ataupun tak, tapi maksudnya ada, dia dipanggil dengan gharizah, dipanggil dengan fitrah, dipanggil dengan tabiah, untuk kita mengenal manusia. Okey. Manusia tunduk kepada kehendak nafsu dan keinginan. Manusia ni, kita ni tunduk. Kita ni terpaksa ikut nafsu dan keinginan kita. Kita tak boleh untuk melawan. Tapi kita boleh kawal. Kita tak boleh melawan.
Makan, kita tak nak makan. Tak nak makan, mati lah. Kan? Kita tak nak pakaian, kau jadi binatang lah. Kita tak nak apa lagi. Tak boleh. Kita boleh mengawal. Dan kita kena ikut. Keinginan ini kita kena ikut. Supaya dengan keinginan itulah adanya kehidupan. Dan Allah Ta'ala menyempurnakan dalam kehidupan manusia ini dengan ujian-ujian dalam kehidupan. Keinginan itu keinginan kepada wanita. Dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut zuyyina nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Suka kepada wanita, kan? Banin ni anak-anak, suka kepada anak-anak, suka kepada qanatiril muqantarah, harta yang bertimbun-timbun daripada emas dan perak. Boleh kita kata sekarang ni harta benda, pangkat, kan? Wal khail musawwamah, dengan apa, kenderaan-kenderaan yang hebat. Khail ni kuda. Dulu kuda lah, kan? Sekarang ni kalau kuda, sekarang ni kenderaan-kenderaan kereta-kereta mewah. Orang suka kepada kereta-kereta mewah. Wal an'am, suka kepada ternakan, suka kepada bisnes, kan? Dulu yang mereka ni ada ternakan lah, kan? Ternakan, maknanya mereka mempunyai harta lah. Wal harth, dalam bahasa sekarang ni properties. Sekarang properties. Zalika mata'ul hayati dunia. Ini semua ujian-ujian yang Allah Ta'ala beri, yang bertujuan untuk menguji hidup manusia dan menguji siapa? Menguji nafsu manusia. Jadi kita dah bincangkan pada hari ini tentang manusia dan roh, dan manusia dan nafs. Nafs ni aspek dalaman, dan nafs ni bukanlah nafsu dalam erti kata nafsu kepada seksual, tetapi nafsu keinginan manusia, yang semua keinginan-keinginan ini adalah aspek dalaman yang merangkumi darah manusia, merangkumi hatinya, merangkumi keinginannya, merangkumi dalamannya, nyawanya, dirinya. Itu semua yang disebut sebagai nafs. InsyaAllah kita sambung akan datang tentang apa lagi, tentang jenis-jenis nafs, dan kalau perlu untuk saya huraikan sikit lagi tentang apa nanti pada minggu akan datang, tentang sifat-sifat semula jadi dalam diri manusia, untuk kita lebih memahami tentang diri manusia sebelum kita beralih pula kepada topik mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini, dan kalau ada apa-apa yang ingin diajukan, boleh untuk diajukan. Ya, silakan jika ada soalan. Diajukan kepada Ustaz. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh untuk di Rasa macam tak ada soalan Ustaz. ada sah. Okay. Semua dah jelas. Sudah. Okay, saya kira itu yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Kita berbicarakan tentang manusia dan roh, dan manusia dan nafs. Pada minggu yang lalu kita bicarakan tentang manusia dan akal. Ketiga-tiga perkara ini aspek dalaman yang penting dalam hidup manusia, yang kita perlu tahu dan perlu untuk kita kenal diri kita. Siapa yang kenal diri, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang tak kenal Tuhan, siapa yang tak kenal diri, kan, bagaikan dia bila bercakap dengan bos, dia bercakap macam dia bos, kan. Dia bercakap dengan ayahnya, macam dia cakap ayah tu macam adik dia, so atau macam anaknya. Jadi ini tak kena. Sebab tu kita kena kenal diri. Siapa yang kenal diri, maka dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita jumpa dalam masa-masa yang lain. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan al-Fadhil Ustaz Muhammad Dr. Azhar Muhammad Azhar Faisal. Terima kasih atas pencerahan dan perkongsian ilmu tentang rukun iman mengenai jiwa dan roh itu tadi yang merupakan bahagian yang paling penting bagi manusia, dan jiwa dan roh itu mempunyai aspek-aspek lain yang terdapat dalam manusia, dan hanya Allah saja yang dapat melihat serta mengenal pembahagian di antara roh dan jiwa itu. Semoga perkongsian ilmu itu tadi dapat sedikit sebanyak membantu memberikan penjelasan dan kefahaman kepada kita semua, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di topik yang akan datang. Dan terima kasih kepada penaja yang menaja program ini, dan semoga tajuk ini menjadi bekalan indah menuju ke akhirat kelak. Dan ucapkan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini, dan mohon Ustaz tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Ustaz tak buka suara. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Illal amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.